Okay, Assalamualaikum and very good evening to all mummies, apa khabar? Okay, so tonight we are going to talk about, hari ni kita cerita pasal sore or cracked nipples ataupun kalau bahasa Melayunya kiranya puting luka, puting yang cedera, puting yang ada crack, puting yang sakit lah kan, senang cerita kan, akibat penyusuan susu ibu lah. Basically, one of the reason kenapa mami give up on breastfeeding sebab tak tahan sakit pada bahagian nipple. Sakit sebab anak gigit, sakit sebab penyusuan tu sendirilah. Selain pada anak gigit, ada benda-benda lain lagi yang menyebabkan puting kita sakit. Menyebabkan, dan bila puting kita sakit memang selalunya orang takut je nak, macam bukan takut nak kena susukan anak juga terpaksa, tapi at the same time tak sanggup nak face kesakitan tu. So today kita nak cerita, we are going to see few causes of those nipples ataupun crack nipple, crack nipple or sore nipples. Okay, puting yang terluka ke, melepuh ke, melecet ke kan. So kita akan tengok few of those punca dia dan potential solution yang maybe Mabi boleh ambil. Okay. So Mira sendiri memang pernah hadapi masalah ni dulu, waktu anak yang first saja. Anak yang kedua alhamdulillah tak ada masalah. Okay, waktu tu macam Mira cerita semalam, Mira travel overseas dengan husband dengan anak. Maksudnya anak baru seorang. Okay, basically kita pergi satu negara yang mana bahasa dia totally different dengan bahasa kita, dan tak ramai orang kat negara tu boleh cakap bahasa Inggeris. So masa tu dengan keadaan suami bekerja, actually Mira ikut suami kerja. Kalau Mira keluar pada hotel tu pun Mira boleh pergi ke sana dekat-dekat je. Mira tak boleh nak pergi jauh-jauh sebabnya kita ada problem dengan masalah dengan bahasa. So kalau Mira ada problem pun, sama ada berlaku husband Mira ataupun nak minta tolong orang dekat, susah. Okay, tak boleh sebab diorang tak faham bahasa kita. Diorang happy nampak kita sebab ada baby. Seriously, orang Korea suka sangat tengok baby. Okay, so antara punca-punca masalah, kita akan cerita pasal punca-punca. So nanti Mira akan sambung apa Mira buat, apa yang Mira buat during that particular time lah. Okay, so antara punca yang menyebabkan puting kita sakit salah satunya latching tak dalam. Okay, normally berlaku dekat peringkat awal penyusuan lah. Mami first time nak bagi susu dekat baby kan. Waktu macam tu memang selalunya latching tak berapa nak betul. Okay, maybe Mami tak belajar lagi teknik yang betul. Macam Mira sendiri pun mula-mula penyusuan, even dah anak dua pun, first time nak susukan balik baby, it's a problem to me as well. Doktor pun kelakkan, you bukan ada anak ke? Patutnya you dah pandai something like that. Tapi I still struggling juga for the second baby masa tu. Okay, walaupun first baby still menyusu during that time, tapi abang dah pandai kan. Adik baru nak belajar, baru tengok dunia nak belajar. Okay, so masalah latching tak betul tu antara punca utama berlakunya cracked nipples ataupun melecet. Okay, di mana mulut baby tak masuk, puting dan areola mami tak masuk betul-betul ke dalam mulut baby. Okay, baby menyusu pada puting instead of menyusu pada breast. Itu kena ambil tahu. Mami tak boleh nampak puting masuk je dah cukup, tak boleh. Dia kena masuk breast, yang bahagian areola yang hitam tu pun kena masuk dalam mulut baby juga. Okay, so first of all, kalau ada masalah macam ni, kena check balik lekapan ataupun latching. Okay, and then nak senang jumpa lactation lah. Diorang akan ajar macam mana teknik latching, and then diorang akan ajar juga teknik-teknik untuk penyusuan, position ataupun posisi penyusuan yang berbeza yang membolehkan latching tu berlaku dengan lebih baik, dengan lekapan tu lebih efektif, pengeluaran susu pun lebih efektif. Okay, itu yang pertama. It is more towards a latching issue. Yang kedua, disebabkan puting boleh luka, puting boleh melecet disebabkan oleh trauma kepada breast pump. Sebabnya breast pump ni, ada orang pandai guna, ada orang tak pandai guna. Mungkin yang first time mami tak pandai guna, dia salah teknik ke kan. Dia main masukkan je ke, ataupun dia punya suction terus kuat ke. Okay, itu boleh menyebabkan trauma towards the nipples itself. And then size flange ataupun nipple shield yang kita masukkan dekat kita punya breast tu, size tu pun main peranan. Normally kita beli je, ada orang tak tahu yang sebenarnya dia ada size dia tersendiri untuk flange tu. So get to know the sizes of your breast. Kadang-kadang kita beli flange tu kecil compared to the breast. Okay, and then macam cakap tadi, suction of the pump pun main peranan. Kadang-kadang kita ingatkan bila kita suck
very high suction kan, benda tu akan keluarkan banyak susu, tapi benda tu sebenarnya merosakkan lagi kita punya breast. Yes, kalau you buat power pumping more than 1 hour and then you terlebih suction level tu terlampau tinggi, boleh menyebabkan breast kita cedera ataupun the cell self damage. Boleh menyebabkan kerosakan lah pada sel-sel payudara kita, which is not good actually. Okay, so that's why power pumping kalau buat jangan lebih 1 hour, ikut schedule yang dah ada. And then even you tengah pump you punya susu pun, make sure jangan go towards the highest suction level lah. Okay, so kalau ada masalah melibatkan trauma towards the pump ni kan, you have jumpa lactation lah yang paling tepat. Jumpa lactation sebab diorang lagi pakar, diorang lagi tahu. So you will get to know the right flange size ataupun the right breast shield punya size, and then the right pump to use. Apa pump brand pump apa yang terbaik untuk mami. Sebab kat pasaran banyak sangat jenis pump. Even sekarang dah ada yang hands free punya pump pun kan, lagi senang letak je dia boleh pump, tak perlu nak guna tangan. Auto, even kalau yang manual of course lah you kena pump. Kalau yang auto tu kena button kan, ni tak payah letak je, dia buat kerja dia. Sangat senang, sangat convenient sekarang. Okay, and then lactation juga akan ajar how to use the pump correctly. Sebab Mira kalau ada masalah-masalah macam ni kan, tak berani nak nasihat sangat sebab Mira pun tak banyak experience. Okay, Mira dengan 2 orang anak je. Masalah dengan puting pun kena sekali je waktu tu anak baru tumbuh gigi. Okay, itu yang kedua. Antara sebab-sebab yang boleh menyebabkan nipples melepuh, nipples melecit atau nipples berdarah ni would be thrush infection ataupun jangkitan yeast. Okay, normally baby yang akan ada jangkitan yeast ni dan dia berjangkit dekat nipple mami bila berlaku penyusuan direct feeding. Okay, so mami normally akan rasa macam gatal-gatal, kemerah-merahan dekat nipple tu, and then ada macam berkilat-kilat, nipple jadi sakit during and after feeding. Okay, itu antara tanda-tanda yang menunjukkan ada yeast infection pada kita punya nipple lah. Okay, and then kalau anak memang ada yeast infection, memang potential untuk ibu ada tu memang ada lah, ibu terkena jangkitan tu. Okay, so apa yang mami boleh buat? Okay, first of all, macam kata, jumpa lactation for yeast infection treatment. Okay, and then sometimes bukan sebab yeast infection juga tau. Kalau misalnya kata doktor dah buat yeast infection treatment tapi benda tak pergi, sometimes it is due to eczema. Kadang-kadang mami tak tahu mami ada eczema until the first time you breastfeeding your baby, you ada masalah ni. Okay, eczema, mami ada masalah eczema pun ada potential. Dan normally mami pun tak tahu pun mami ni ada eczema sebenarnya. So dia dapat tahu bila nipples dia ada issue, ada problem. Okay, and then antara sebab lain, sebab yang keempat yang boleh menyebabkan nipples kita melepuh, nipples tu melecit, would be because of tongue tie among babies lah. Tongue tie tu, Mira pernah cerita pasal tongue tie before this kan. Lidah baby dengan lantai mulut dia macam terlekat. Dia ada one membrane yang menyebabkan lidah baby tak boleh nak gerak banyak. Okay, dia tak boleh tarik, even lidah dia tak boleh nak cecahkan ke lelangit pun. Tak ramai tapi memang ada isu ini. Okay, isu ni memang ada. So kalau baby yang ada masalah tongue tie ni, okay, kalau jumpa lactation, they will get you to know level apa tongue tie tu. Kalau level 1 dengan level 2 tak perlu pembedahan, dia just perlu dia ada massage therapy. Okay, massage kiranya mami boleh buat kat rumah, belajar dengan lactation, pakai lactation. Dia akan ajar macam nak buat urutan dekat luar, urutan dekat dalam, so that baby akan menggerak. Kita nak galakkan baby menggerakkan dia punya otot-otot muka, lidah dia, okay, so that dia boleh menyusu. Dia boleh direct feeding lagi lebih mudah. Okay, itu nak galakkan sucking lah actually. Massage therapy itu untuk level 1 dengan level 2. Ada juga tongue tie yang level 3 dan level 4. Yang ini memang perlukan minor procedure, di mana diorang akan guna something untuk potong sikit. Okay, kalau baby tu kecil lagi tak perlu bagi ubat pelali ke bius bius. Kalau misalkan kita dah besar sikit, baby tu gerak-gerak, takut dia punya pergerakan tu mengganggu operation, doktor boleh akan bagi bius jugalah. Even dah besar pun, dewasa pun ada je masalah tongue tie yang pergi buat minor operation tau. Okay,
So get to know which level of tongue tie yang you punya baby ada, ataupun kalau you tak tahu, that's why kalau sangat penting kalau kita ada masalah, kita jumpa pakar lactation because they know better. Okay, macam mana tongue tie, macam mana dia tengok problem nak menyusu tu, dia dah tahu oh ini baby tongue tie ke apa ke tak. Pakar lactation boleh tahu. Kita yang biasa-biasa ni kita tak tahu sangat unless kalau kita ada experience lah kan. Okay, okay, and then next reason yang menyebabkan melepuh ataupun meleceh would be biji susu. Okay, kita panggil milk bleed atau bahasa Melayu ni biji susu lah. Okay, kenapa ada biji susu ni? Biji susu ni dia warna putih ataupun warna kekuning-kuningan tau. Okay, yang selalunya ada dekat nipple mami lah. It is basically a thin layer of skin. Okay, kulit yang macam tumbuh. Okay, dekat milk duct kita tu. Yang boleh menyebabkan susu tersumbat, terperangkap. Tak boleh nak keluar. Itu bila kita usik sakit rasanya. So kalau jumpa lactation, jumpa doktor, basically doktor atau lactation akan remove biji susu ni lah. Dia akan potong ke apa kan, dia akan cabut ke kan. Itu untuk mempercepatkan proses penyembuhan lah. Ataupun kalau mami tak pergi jumpa pakar lactation, dia akan ambil masa beberapa minggu untuk baik sendiri. Kalau baik lah, kalau tak baik merana lah mami kan. So it's better for you to seek lactation punya advice, pendapat, okay, in terms of ada masalah pada nipples ni. Okay, itu yang kelima. Yang keenam, nipple melepuh, nipple melicit ni selalunya kalau kita nampak ada clear colour, warna macam yellow, ada macam warna blister yang macam-macam ada berdarah sikit tu kan. Yang selalunya disebabkan oleh penyusuan lah. Okay, nombor 1 disebabkan oleh lekapan yang tak tepat, macam kita latching. Nombor 2 mungkin sebab flash kita salah saiz. Nombor 3 disebabkan oleh mungkin suction pump kita terlalu kuat. Okay, another issue yang jarang berlaku tapi boleh berlaku, okay, disebabkan oleh penggunaan nipple cream pada skin tu kan. This memang tak common, tapi this one perlukan pakar dermatologist untuk tentukan lah what type of blister is that. Okay, not only that, blister ataupun melecit pada nipple ni boleh disebabkan oleh flat or inverted nipple as well. Kalau engorgement pun, kalau macam bila berlaku engorgement, bengkak susu, baby susah nak menyusu kan. Itu juga pun boleh jadi punca puting mami melecit. So that's why kalau misal kata ada engorgement berlaku, mami tuang dengan air panas, bagi susu kat bahagian dekat depan-depan tu semua keluar, bagi bahagian depan tu lembut, so that mudah untuk baby direct feeding. Okay, itu in terms of nak elakkan berlakunya nipple blister ni lah. Okay, so dia ada banyak-banyak sebab lagi tau. Dia ada sebab ataupun sebab yang teruk yang macam yang herbs ni macam mana kita nampak dia macam ada luka berair kat dalam. Itu bahaya. Itu boleh, herbs ni dia macam kudis yang ada air dalam tau. Benda ni sangat bahaya untuk baby sebab dia boleh menyebabkan komplikasi dekat baby kalau baby terkena herbs. Herbs ni berlaku selalunya pada dia ada type 1 dengan type 2. Dia basically kudis. Satu mungkin berada pada buka muka atau tangan. Yang another type berlaku pada kemaluan lah. So benda ni very technical lah. So kalau ada masalah better jumpa lactation sebab diorang lebih tahu. Kalau herbs ni dia boleh berjangkit kat baby. Nanti you akan nampak macam ada kudis-kudis kat baby. Sangat bahaya sebab benda ni boleh menyebabkan radang otak ataupun sawan ataupun buta towards baby. Ini yang Mira baca lah, because Mira pun tak pernah kena, Mira pun tak tahu. That's why Mira kata kalau ada masalah-masalah ni better jumpa lactation sebab dia know better lah. Macam Mira sendiri dulu pun bila Mira ada masalah puting berdarah, I just keep feeding my baby. So tapi sebab kita ada 2 breast kan, kita feed dengan pakai breast yang tak luka lah. Maksud tu luka sebelah aje. So bagi dia yang tak luka bagi dulu, so bila by the time dia nak change to another breast tu, dia dah kenyang, so dia tak ada start kuat sangat. Itu je tips Mira boleh bagi. Sebab that is what based on my own experience lah. Okay mami, okay. Rasa itu sahaja antara punca-punca ataupun potential solution yang mami boleh buat. Tapi most of the time memang it is advisable untuk jumpa lactation. Okay.
Okay, just to recap, during breastfeeding, kalau mami rasa sakit, check balik latching, check balik baby latch betul ke tak, okay. And then boleh juga try different position of breastfeeding technique kan. And then kalau breast sakit macam mereka tadi, try susu dekat breast yang okay, barulah kita berpindah ke breast yang sakit tadi. Okay, and then kalau misal kata sakit sangat, mami tuam dengan air sejuk lah. Bagi urat-urat tu kecut sikit kan. Okay. And then untuk elakkan berlakunya nipple blister ni ke, nipple crack nipple ni ke, try to avoid berlakunya encroachment pada breast kita dengan cara pump keluar susu ataupun kita mamet lah, kita perah susu keluar. Okay. And then last but not least, maybe boleh limitkan penyusuan, time of penyusuan. Nak stopkan penyusuan pun tak boleh juga. Tapi mami boleh limitkan lah penyusuan timing, breastfeeding timing tu kan. Okay, so Mira rasa itu je yang Mira boleh sentuh hari ni, because this is not a topic yang Mira rasa Mira pandai ataupun Mira ada knowledge. Tak ada, memang tak banyak. My own experience pun sekali je kena dekat Korea waktu tu. So basically Mira memang bila kena bra sakit sangat. So I letak tisu. Tisu masa tu sebab tisu ada tisu yang boleh membantu nak direct contact antara nipples dengan bra kan. So letak tisu, cuci bersih, and then letak susu, letak tisu, biar. Okay, tapi basically apa yang mami boleh guna juga kalau let's say ada sakit sangat, okay, boleh gunakan nipple shell. Nipple shell ni dia just tapi waktu encroachment jangan pakai. Ni pakai ni untuk elakkan ada contact between nipples dengan bra. Very efficient juga. Misalnya kata kalau susu akan jatuh pergi kat dalam nipple shell tu. Susu tu pun kita boleh simpan kemudian untuk kita bagi pada anak kita lah. Okay. Selain tu apa lagi? Mira rasa itu saja kot yang Mira boleh bawa hari ni. Okay, maybe kalau yang after breastfeeding, make sure waktu keluarkan mulut baby, waktu keluarkan nipples daripada mulut tu, berhati-hati jangan sampai kena gigi baby. Okay, and then boleh guna nipple cream, balm atau any gel antibacterial punya ubat-ubatan yang doktor provide kan, bolehlah pakai. And then kalau misal kata takut baby susah kuat sangat, mami hand express dulu, bagi susu tu get ready kat hujung, baby hisap dia terus keluar, so that baby tak adalah hisap terlalu kuat kalau nak elakkan rasa sakit terlalu sangat lah. Okay, and then letak susu dekat bahagian nipples yang dah dibersihkan tu, dah bersih, letak susu kita, and then letaklah tisu ke, letak breast shell ke. Okay, and then nursing bra sangat penting, jangan terlalu ketat, and then material dia selesa. Okay, and then last but not least, kalau boleh janganlah bagi botol directly. Unless kalau baby tu memang direct feeding dan guna botol, bolehlah kita express bagi kat botol. Tapi kalau misalnya kata baby tu too early untuk bagi, elakkanlah, sebab kita tak nak nanti ada berlaku nipple confusion. Okay, especially towards baby yang baru lahir. So itu saja sharing untuk hari ni. Topik dia nipples crack, sore. Okay, Mira bukan yang expert dalam bahagian ni, so sangat-sangat recommended if mami ada masalah macam ni, pakailah attention, jumpa doktor, tanya doktor, sebab diorang akan bagi macam ubat ke, krim ke, yang insyaAllah boleh membantu. Okay, itu sahaja. Semoga sharing hari ini bermanfaat buat mami yang ada masalah crack nipples ke, sore nipples ke, puting melecet, puting melepuh. Okay, so hopefully this sharing bermanfaat. Okay, Assalamualaikum, take care, stay safe.